Dengan rekod lebih 70 bilion pelaburan masuk dalam tempoh setahun, itu adalah rekod terbaik pencapaian pelaburan ke dalam negeri Johor dan bertemakan Maju Johor 2030 menyasarkan pertumbuhan 2 kali ganda daripada purata pertumbuhan nasional. Saya kira itu satu beban pembangunan yang besar, namun bukanlah sesuatu yang mustahil, khususnya apabila ia digalas oleh tokoh yang berkaliber. Dan bercakap tentang pencapaian negeri Johor ini, saya menemani, mungkin tidak tepat kot. Terima kasih kerana menerima kami, Datuk. Terima kasih kerana sudi hadir. Ya, tetamu kita pada malam ini untuk naratif khas Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Saya yang harus ucap terima kasih kerana kita bersiaran daripada kediaman Datuk. Sama-sama. Datuk, saya bangkitkan tentang pencapaian negeri Johor. Temanya Maju Johor 2030 dengan cabaran-cabaran. Kita tahu ekonomi dunia juga berada dalam kedudukan yang tidak menentu. Tetapi nampaknya Johor komited dan yakin akan boleh mencapai sasaran 2030 itu. Kita bermula di situ dulu. Pertamanya saya terima kasih kerana sudi hadir bersama-sama saya dekat Sarjana. Terima kasih RTM. Dan balik kepada soalan saya, dari segi hala tuju Maju Johor 2030 ni, saya rasa selepas tahun kita lancarkan tema dan juga gagasan itu, kita nampak perubahan-perubahan dan permulaan yang cukup baik. Okay. Dan seperti yang Syed sebut tadi, dari segi FDI-nya kita dah cecah 70.6 bilion. Ya, tahniah untuk pencapaian itu. Itu rekod terbaik saya difahamkan. Ya, rekod terbaik negara setakat ini, alhamdulillah. Tetapi bagi saya Johor ini mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada itu. Dan saya rasa bahawa dalam masa 2-3 tahun lagi keadaannya akan bertambah lebih baik. Dan saya rasa sebagai Menteri Besar yang baru dan muda ini, kita punya hala tuju ini perlu disambut oleh semua pihak. Okay. Daripada pihak kerajaan, rakyat dan pihak swasta. Yeah. Dan alhamdulillah saya tengok we are on the right trajectory untuk mencapai apa yang kita hasratkan. Jadi mungkin ada yang tertanya, saya apa yang kerajaan hasratkan melalui Maju Johor 2030. Kita nak Johor menjadi sebuah negeri maju bukan saja dari segi infrastruktur. Bukan saja dari segi ekonomi, tetapi dari segi anjakan paradigma itu. The mindset of Johorians, kalau kita boleh tingkatkan sebagai rakyat yang berwawasan dan juga maju dari segi pemikiran, saya rasa Johor boleh pergi lebih jauh daripada ini, insyaAllah. Datuk, saya tertarik apabila Datuk menyebutkan tadi 70 bilion lebih itu, 70.6 saya fahamkan, pencapaian rekod terbaik. Tetapi Datuk masih merasakan keyakinan bahawa itu pun masih under capacity, kita boleh perbesarkan lagi. Bagaimana pelaburan-pelaburan tambahan FDI itu boleh, apa inisiatifnya untuk menarik? Saya tengok bahawa Johor ini mempunyai banyak kelebihan. Pertamanya dari segi kedudukan geografinya cukup strategik. Kita berjiran dengan sebuah negara yang maju, iaitu Singapura, dan kita mempunyai hubungan yang cukup baik dengan kerajaan persekutuan. Kedudukan yang saya sebut tadi, kalau kita tidak optimumkan, saya rasa itu rugi. Jadi sebab itu saya kata kita punya potensi masih lagi besar. The pie, the cake is still big. We can make it bigger. Yes. Dan saya bersyukur bahawa baru-baru ini, sebagai contoh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila dia turun ke Johor telah mengumumkan the Special Financial Zone. Minister YB Rafizi ada sebut tentang the Special Economic Zone. Ini adalah projek-projek catalyst yang boleh mengembangkan lagi kek ekonomi Johor. And kita belum lagi mula ni. Saya yakin dengan bantuan kerajaan persekutuan, dengan insentif-insentif yang bakal kita terima di negeri Johor, ekonomi Johor ni boleh mengembang jauh lebih besar, dan saya yakin it can be the next Klang Valley. Ada gambaran mungkin trajektori itu akan mencecah berapa sementara 70 bilion? Untuk kita jadi sebuah negeri yang maju, kita punya KDNK growth, kita target minimum setahun 7%. Last year Johor achieve growth at 8.2%.
Saya tahu dari segi ekonominya dunia agak menguncup setakat ini, tetapi kita terus yakin dengan insentif-insentif dan juga pengumuman-pengumuman yang telah dibuat oleh Kerajaan Persekutuan, Johor boleh mencapai angka-angka tersebut. Ya, Datuk, kita juga memahami soal dinamika kepimpinan eksekutif politik. Ada kaitannya juga dengan dinamika pimpinan daripada istana. Dan Datuk sebutkan dua perkara itu tadi. Satunya soal dinamika ini ingin saya telaah pandangan Datuk, dan yang keduanya Datuk menyebut bahawa pemimpin muda diberikan mandat sebagai Menteri Besar. Agak satu kejutan juga pada ketika itu, saya masih ingat lagi, dan perlu menjaga dinamika ini. Jadi saya kira ini elok juga untuk kami telaah pengalaman Datuk. Ya, saya sampai hari ini masih lagi terkejut. Okey, belum move on kita. Belum move on daripada kejutan tersebut. Tapi alhamdulillah diberikan tanggungjawab itu, saya perlu pikul dengan baik. Namun hubungan kita sebagai pentadbir di bawah naungan ke bawah Duli Tuanku Sultan Johor mempunyai hubungan yang cukup baik, di mana ke bawah Duli Tuanku Sultan Johor selalu menasihati saya. Beliau Tuanku seorang yang tegas, pada masa sama di sudut hatinya selalu memikirkan dan mengutamakan rakyat Johor. Beliau sangat detail bila kita membelanjakan sesuatu, duit kerajaan ataupun duit rakyat. Tetapi pada masa sama, bila berhubung kait dengan kebajikan rakyat, beliau tidak berkira langsung. Saya bagi contoh, masa COVID tempoh hari, sumbangan keluarga di Raja Johor saja mencecah hampir 180 juta ringgit. Itu satu jumlah yang lebih besar daripada apa yang kerajaan negeri mampu. Bila ada saja banjir, keluarga diraja adalah mereka yang pertama turun ke padang untuk menyantuni rakyat di PPS. Dia tak turun saja, dia bawa lagi sumbangan, dia bawa lagi bantuan. Jadi sebab itu kita di Johor ni, saya tengok rakyat sangat menyayangi keluarga di Raja Johor. Syukur alhamdulillah. Dan ialah mungkin suatu hari nanti ataupun tak lama lagi, kalau ada rezeki, ke bawah Duli Tuanku akan menjadi agung. Penggiliran. Dari segi penggilirannya begitu. Saya yakin rakyat Malaysia secara keseluruhan akan melihat betapa tegas pada masa sama penyayangnya ke bawah Duli Tuanku Sultan Johor. Soalan susulan saya tadi, Datuk, juga berkait tentang apabila Datuk menyebutkan soal pemimpin muda, elemen kejutan itu tadi, di waktu yang sama juga menjaga dinamika hubungan, kerana selalu saja antara istana dan pentadbir ini perlu ada keharmonian. Tetapi Datuk nampaknya seperti selesa mengawal keseimbangan itu, dan juga bagaimana cerminan tenaga muda itu secara relatif berbanding dengan negeri lain. Saya anggap Datuk muda mungkin boleh appeal, boleh menarik perhatian generasi. Kita banyak bercakap soal first time voters, undi 18. Ini satu cabaran juga yang perlu Datuk galas, saya kira. Saya tidak memimpin dengan niat untuk mendapatkan undi. Minta maaf, saya cakap secara tulus daripada hati saya. Saya memimpin kerana itu satu amanah. Itu satu tanggungjawab yang perlu saya pikul. Kerana sebagai seorang pemimpin yang beragama Islam, Syed, akhirnya kita akan menjawab di pada mahsyar nanti. Dan sebab itu saya sebenarnya takut dengan Tuhan, Syed. Kerana akhirnya apa yang saya pegang dari segi jawatan ini, saya sedar dan insaf, adalah hanya sementara. Dan bila kita kembali ke rahmatullah, itulah yang selama-lamanya. Jadi saya sentiasa berusaha untuk memastikan apa yang saya pegang dari segi kepimpinan ini perlu saya galas dengan penuh tanggungjawab dan amanah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, datang daripada seorang pimpinan Menteri Besar yang relatifnya muda. Saya sangat hargai kenyataan itu. Dalam konteks kepimpinan ini juga, kita lihat juga trend politik mutakhir ini tentang sentimen anak muda.
dalam dunia politik. Direncam kerana tidak boleh lagi ada pengaruh yang jelas. Jalurnya sudah kabur. Saya kira itu satu kelebihan yang Datuk boleh mainkan sebagai Menteri Besar dengan capaian dan juga jiwa muda itu. Ya, saya balik-balik kepada kenyataan saya lah, Syed. At the end day, bukan itu niat saya. Okey. Niat saya bukan untuk tarik undi. Saya tahu itu penting. Tapi lebih penting daripada itu ialah tanggungjawab saya sebagai pemimpin yang akhirnya akan menjawab kepada Tuhan nanti. Okey. Alhamdulillah, itu satu komitmen. 2 kali saya cuba menggali tapi nampaknya itu tulen jawapan, Datuk. Bila kita bercakap soal pencapaian ekonomi, Datuk, selalu saja saya melihat ada pimpinan negeri yang bercakap ini pencapaian jumlah sekian-sekian banyak pelaburan FDI yang masuk dan direkodkan sebagai satu pencapaian yang menarik ataupun besar, dramatik kepada satu negeri. Tapi bagaimana pelaburan itu trickle down, membawa manfaat kepada rakyat supaya ia dapat dirasai? Kerana orang akan kata, oh ini pelaburan FDI, orang korporat saja, dunia industri saja dapat. Apa yang rakyat dapat dengan pencapaian ekonomi? Dia dari segi FDI yang datang ke Johor, contohnya tahun lepas 70.6 bilion ringgit. Melibatkan lebih 500 projek ataupun syarikat yang terlibat. Ia akan membuka peluang pekerjaan kepada 16,000 orang. Jadi ini satu angka yang cukup besar. Kerana akhirnya kita nak tarik pelaburan, kita nak tingkatkan ekonomi ini untuk apa, Syed? Untuk memastikan bahawa anak-anak Johor, rakyat Malaysia diberikan peluang pekerjaan supaya dengan peluang pekerjaan itu mereka mendapat rezeki dan dengan rezeki itu mereka boleh menjaga keluarga mereka. Jadi memang ada impak. Kita tak boleh nafikan. Sebab itu semua negeri termasuk negeri Johor ini berlumba-lumba untuk menarik pelabur ke negeri Johor. Dan saya yakin dengan kedudukan yang strategik itu kita dapat menarik pelabur ke negeri Johor. Dan kita punya gerak kerja jelas. Saya telah senaraikan 6 teras utama supaya negeri Johor ini dapat kita jadikan sebuah negeri yang maju seperti yang saya sebut tadi. Dan ekonomi sudah semestinya menjadi salah satu teras, tetapi itu bukan teras yang utama. Kita juga melihat kepada teras tadbir urus kerajaan. Kita nak pastikan bahawa dari segi level of produktiviti pegawai-pegawai kerajaan di negeri Johor adalah pada tahap yang paling membanggakan, supaya mereka dapat membantu rakyat dari segi urusan harian, tetapi pada masa sama memastikan bahawa dari segi nak memudahkan orang melabur di negeri Johor, ease of doing business itu penting. Teras yang menarik juga yang saya tengok ialah segi keperluan dan kemudahan asas. Johor saya mempunyai isu kemudahan asas yang besar. Sebagai contoh, jalan-jalan sebelum ni kalau kita tengok tahun lepas, banyak jalan yang berlubang. Kalau saya nak pergi daripada JB nak ke Mersing, na'udzubillah min zalik. Jalan dia macam kita bawa kereta atas bulan. Sama juga kalau kita nak ke Segamat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut menjadi keutamaan kepada kerajaan untuk memastikan pertama rakyat selesa, keduanya juga supaya pelabur pun rasa bahawa kemudahan asas itu teratur di Johor. Isu air kita selesaikan, isu banjir insya-Allah. Jadi perkara-perkara ini perlu kita tangani supaya seperti yang saya sebut tadi, ada keyakinan bahawa Johor ini benar-benar serius untuk menangani isu-isu keperluan asas. Datuk, nanti saya ingin pandangan Datuk sikit sebab saya melihat minat industri bila bercakap soal melabur, nak menggiatkan kegiatan ekonomi di dalam majlis. Saya kira Datuk melakukan penutupnya MPC, Produktiviti Johor. Sektor mana yang akan menjadi fokus untuk menjana ekonomi bagi mencapai maju Johor 2030 ni? Kita berehat dan kita akan tangani persoalan itu selepas kembali seketika nanti. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayo semua. Depan, belakang, jengkel, lompat, kiri, kanan. Angkat, tolak,
bawah dan atas. Teruskan, teruskan. Cuk, tarik nafas. Lepas. Sempena bulan Malaysia sihat sejahtera. Mulakan gerak sihat Agak sekarang. Lebih aktif, lebih hebat. Enhad. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah naratif khas dan saya bersama Yang Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor di kediaman Datuk. Terima kasih saya ucapkan di awal tadi. Saya ulang untuk mereka yang baru saja mengikuti ini. Dan di pusingan yang awal banyak kita bicarakan soal pencapaian. Tapi nampaknya belum beres, Datuk. Saya nak memperdalamkan lagi kerana saya sempat mengikuti program Produktiviti Anjuran MPC di sini beberapa hari yang lalu. Dan kelihatannya ada keinginan yang tulen, excitement yang jelas dari kalangan industri apabila unjurannya untuk mempertingkatkan pertumbuhan maju Johor 2030 dan mereka juga tertarik dengan 70.6 bilion yang dicapaikan sebagai rekod terbesar FDI itu. Persoalan yang mereka timbulkan, okey, Johor pelaburan fokusnya ke mana untuk ke hadapan? Mungkin Datuk boleh beri gambar. Saya tengok Johor ni potensinya cukup besar untuk pelbagai sektor. Dan kita di Johor ni ada 10 daerah, saya. Dan setiap daerah tu mempunyai kekuatannya sendiri. Okay. Saya bagi contoh, Mersing, another untapped market dari segi pelancongan. Airnya, saya kalau pergi memang cantik. Saya lama dah tak pergi tu. Dia orang nampak macam, yalah, sounds biased, tapi it's like the Maldives of Malaysia. Pulau campur batu-batuan ada dalam 140. Di Segamat, potensi untuk sektor pertanian masih lagi kita belum maksimalkan. Sama juga dengan daerah Muar, saya tengok dan tangkap sektor pelancongan dari segi perikanan, dari segi perindustrian perabot masih lagi mempunyai potensi untuk mengembang lagi. Dan sudah semestinya daerah yang terpenting untuk kita sebagai pusat ialah di daerah Johor Bahru. Dan di sini kita tengok berdasarkan apa yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, SFZ, the Special Financial Zone, is dari segi sektor finance dan juga services, kita boleh kembangkan lagi. Dari segi Special Economic Zone, kita nak pastikan bahawa there is ease of movement in terms of people and in terms of goods into Johor. Dari segi sektor high-tech, dari segi pharmaceutical dan sebagainya, saya rasa banyak sebenarnya di peringkat negeri Johor. Sebab itu saya mempunyai harapan yang sangat tinggi, Syed, supaya lebih banyak pelabur daripada luar dan juga dalam negara datang ke Johor dan explore sendiri kita punya potensial di negeri Johor. Sebab itu kita telah bekerjasama dengan
JETCO. Ini adalah cetusan idea daripada Menteri Besar Johor yang ke-18, Datuk Seri Haji Hasni Mohamad, di mana hari ini beliau merupakan pengerusi untuk JETCO, untuk kita lihat macam mana kita boleh menarik lagi pelabur-pelabur daripada Singapura untuk datang ke Johor. Pada masa sama kita mempunyai Invest Johor. Kita juga bekerjasama dengan MITI untuk menarik pelabur-pelabur daripada China, daripada Amerika, daripada Europe, daripada Middle East untuk datang ke Johor. Tapi saya rasa orang Malaysia juga sepatutnya mengambil kesempatan untuk melabur di negeri Johor, kerana seperti yang saya sebut tadi, setiap daerah itu mempunyai kekuatan yang cukup besar. Dari segi pertanian sebagai contoh, we are the major exporter untuk Malaysia. Tetapi walaupun kita major exporter untuk Malaysia, masih ada lagi ruang untuk kita mengembang sektor tersebut. Khabarnya Asia Pacific Climate Week tahun ini juga akan dihostkan. Johor akan jadi tuan rumah. Jadi bagaimana ini diletakkan di dalam peta perkembangan ekonomi Johor? Ini satu rahmat saya rasa untuk Malaysia dan Johor. Kerana buat pertama kalinya Johor dan Malaysia menjadi tuan rumah untuk the Asia Pacific Climate Week. Dan ia akan melibat 150 negara dan 2,000 delegasi daripada seluruh dunia. Jadi ia bukan saja meletak Malaysia di peta dunia, tetapi Johor itu sendiri di peta dunia. Jadi dalam program tersebut yang melibatkan pada bulan November ini, 17 November hingga 20 November kalau tak salah, pelbagai sesi dialog dan juga exchange in terms of knowledge akan dilaksanakan dalam program itu, khususnya dalam sektor climate change. Jadi kita semua tahu bahawa semua syarikat, kalau dia nak maju ke hadapan, dia tidak boleh menidakkan efforts dari segi ESG. It is compulsory. And kita rasa di Johor sebagai sebuah negeri yang progresif, kita juga mahu embrace this efforts untuk memastikan Johor itu selari dengan syarikat-syarikat yang maju ini. Sementara Datuk menyebut tentang ini, ini satu perkembangan baru, dan selalu saja saya melihat dalam dunia industri dan korporat serta pelaburan ini, kita sudah cakap SDG agak lama, dan yang mutakhir ini berkait tentang ESG. Datuk menjadi Menteri Besar dan nak memajukan Johor. Ada yang merasakan bahawa ESG itu menghambat, tetapi Datuk mengatakan bahawa ESG itu sudah menjadi prasyarat. Saya rasa ini perlu kita. Bagi saya ni bukan pasal ekonomi semata-mata. Kita kat Johor ni, tiap-tiap tahun kena banjir. And kita lihat bahawa impak banjir yang berlaku saban tahun makin lama makin teruk. Tahun lepas ataupun awal tahun ini, hampir 60,000 ketua isi rumah yang terlibat. Jadi kos untuk menampung, membiaya, membantu mereka yang terlibat disebabkan banjir ni sangat tinggi. Jadi it's getting worse, yang kita tahu disebabkan climate change. Kalau kita di Malaysia, di Johor ini tak mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangkan karbon, kalau kita tak tengok dari segi projek-projek tempatan banjir, kita tak pastikan bahawa rakyat Johor lebih prihatin tentang apa yang berlaku dari segi global because of the climate change ini, kita akan menjadi mangsa kepada perubahan iklim ni. Jadi tindakan yang drastik perlu diambil. Sebab itu di Johor kita tidak bercakap saja. Pelbagai usaha kita buat, sebagai contoh Johor Bersih. Kita nak rakyat dan juga komuniti di luar sana mengambil tindakan untuk memastikan bahawa mereka juga terlibat dalam usaha untuk membersihkan Johor, untuk memastikan sungai-sungai kita tidak tercemar. Sektor-sektor perindustrian tidak mencemarkan sungai-sungai kita seperti apa yang berlaku di Sungai Kim Kim beberapa tahun yang lepas. Jadi perkara ini saya rasa adalah usaha yang sangat penting
penting yang memerlukan penglibatan semua pihak. InsyaAllah. Datuk, ada beberapa perkara yang Datuk timbulkan itu. Di satu sisi ia sesuatu yang dibanggakan, tetapi saya merasakan ada juga pihak yang mempunyai pandangan yang sebaliknya dan perlu Datuk santuni. Sebagai contoh, Datuk menyebut ingin menjadikan Johor sebagai lembah kelang kedua. Maju Johor 2030 yang akan datang bersekali dengan realiti kemajuan ini selalu saja dikaitkan dengan kos sara hidup, dan jadi dianggap bahawa nanti kemajuan ini akan memberikan tekanan kos sara hidup. Apa respon Datuk? Sebab itu saya setuju sangatlah dengan apa saudara Syed sebut tadi. Sebab itu kita ada satu teras di mana bukan saja dari segi kemudahan dan kemudahan asas, jaringan keselamatan sosial, social safety net is also a very key component dalam teras maju Johor. Dalam kita nak memajukan negeri Johor, kita nak pastikan bahawa tidak ada mana-mana pihak yang tertinggal. So sebagai contoh, kita selari dengan kerajaan persekutuan di mana mereka nak menoktahkan kemiskinan di Malaysia. Kita kat Johor sebelum ini ada lebih kurang 4,300 keluarga yang dikategorikan sebagai miskin tegah. Dalam masa setahun kita mentadbir, kita dah kurangkan daripada 4,300 menjadi 3,300. Dalam masa 2-3 tahun ini kita nak sifarkan. Itu hasrat kerajaan negeri. Dan ia bukan retorik semata-mata Syed Munawar. Kita juga melibatkan semua pihak termasuk GLC untuk memberi peluang pekerjaan kepada golongan yang kurang berkemampuan ini. Kita juga memberi pendidikan dan kita memastikan bahawa golongan OKU ataupun mereka yang sudah bersara tidak boleh bekerja lagi, mereka dibantu oleh jabatan dan juga majlis agama supaya seperti saya sebut tadi, kita nak pastikan bahawa semua golongan dan juga sektor kita cover. Dan pada masa sama mereka yang mampu bekerja mempunyai pendidikan yang baik, mereka boleh saja bekerja di mana-mana industri yang saya sebutkan tadi. Dan semestinya bila kita masuk bawa industri high-tech, kita nak pastikan pelancongan kita lebih berdaya saing. Gaji mereka juga insya-Allah akan standing dengan apa yang mereka latar belakang mereka. Insya-Allah. Datuk menyebut tentang menoktahkan miskin tegah menjelang 2027 saya difahamkan akan dibasmi, dan pengalaman Johor daripada 4,000 dikurangkan kepada 3,000. Kalau kita boleh memetik learning curve, keluk pembelajaran pengalaman Johor, pertamanya mengapa di dalam kemakmuran yang ada ni wujudnya kelompok miskin tegah, dan apa rahsianya? Tadi Datuk sebut beberapa contoh memberikan peluang pekerjaan. Apa lagi yang boleh dilakukan sehingga 2027 nanti supaya semua ini boleh kita sifarkan? This effort seperti saya sebut, saban kali kita tak boleh kerja dalam silo masing-masing. Kita tak boleh ingatkan bahawa sesuatu inisiatif itu dapat diselesaikan dengan mudah, kerana ia tidak mudah. Dan memerlukan setiap agensi mahupun dari peringkat persekutuan dan negeri untuk menggembling tenaga untuk memastikan bahawa perkara ini dapat dicapai. Kerana ada inisiatif-inisiatif yang telah dibuat oleh EPU yang perlu kami sahut di negeri Johor. Tetapi pada masa sama kita tak rasa bahawa ini adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan semata-mata. Ini adalah tanggungjawab kerajaan negeri juga. Jadi sebab itu IRDA, JCOP, syarikat-syarikat GLC di negeri Johor tampil juga ke hadapan untuk memberi peluang-peluang pekerjaan, untuk memberi peluang-peluang technical skills supaya kita boleh menaik taraf kehidupan bangsa Johor yang bekerja di sini. So saya yakin ia boleh dilaksanakan, insya-Allah. Kerana ada juga polemik mengatakan bahawa miskin ini tidak boleh dihapuskan. Cuma pada hemat saya ada beza antara miskin tegah dengan miskin relatif. Itu yang kita kena perdebatkan. Itu memang perbezaannya nyata. Sebab dan sepatutnya saya tidak ada miskin tegah di Johor. Dan
majoriti kalau kita tengok dari segi mereka yang berada dalam kelompok miskin tegar ini adalah orang yang berbangsa Melayu agama Islam. Dan sepatutnya mereka ini sudah dapat kita selesaikan melalui Majlis Agama Islam yang mempunyai duit zakat yang cukup banyak. Sama juga dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, boleh membantu mereka yang bukan beragama Islam dan kita boleh bawa mereka keluar. Tapi do we give them the fish or the fishing rod? Itu persoalannya. Jadi mana yang mampu untuk bekerja, takkan kita nak bagi ikan. Kita kena bagi mereka alat untuk memancing. Itu dalam kemakmuran yang ada, tak patut ada mereka yang tak cukup makan. Dalam kata lain, Datuk, kita berehat seketika dan kembali selepas ini bercakap tentang lebih lanjut elemen-elemen strategik kedudukan Johor dan juga elemen, saya difahamkan Datuk suka buat kejutan ni, lawatan mengejut-mengejut ini. Kita akan bersembang dengan Datuk lebih lanjut selepas ini. Berehat dahulu. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. .30 minit saya sudah bersama menemani Yang Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor, di kediaman rasmi Menteri Besar. Dan banyak kita bicarakan tadi soal pertumbuhan ekonomi yang disasarkan Maju Johor 2030. Di penghujung sebelum kita berjeda tadi, kita bercakap soal menangani miskin tegar. Itu satu janji, komitmen yang pada hemat saya sangat murni dan perlu dipertanggungjawabkan. Saya nak tunggu nanti 2027 nak temu bual Datuk lagi. Kita lihat sejauh mana kejayaan. Saya suka memberikan tekanan itu kerana saya rasa itu yang rakyat inginkan, supaya apa yang kita janjikan itu dapat dikotakan. Tetapi satu elemen yang selalu saya dengar berkait tentang kepimpinan Datuk adalah Datuk selalu buat kunjungan-kunjungan yang tidak terjadual ini, casual. Orang menyemaginya sebagai surprise visit atau apa pun. Apa hasil daripada pendekatan sebegitu dalam pengalaman Datuk memimpin Johor? Dia balik-balik kepada apa teras saya. Teras, antara teras utama yang saya telah gariskan dalam Maju Johor ialah kemudahan dan keperluan asas. Memang saya suka tengok sendiri keadaan di bawah kerana saya kadang-kadang ialah apa yang dilaporkan atas kertas tidak semestinya sama dengan apa yang berlaku di bawah. Dan dalam dunia yang tiada sempadan hari ini melalui social media, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, feedback datang kepada saya instantly. Dan bila saya
baca sesuatu komen ataupun luahan hati rakyat, takkan sebagai pemimpin saya nak tengok sahaja. Mesti saya perlu mengambil tindakan untuk menyelesaikan isu itu, kerana itu adalah amanah dan tanggungjawab saya. Dan perkara yang saban kali setiap kali saya lihat di sosial media ialah isu di CIQ. CIQ ni saya 300,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik setiap hari. Harian. Ia adalah border crossing yang tersibuk di dunia. Dan kalau sebagai pemimpin utama tidak melihat untuk membantu menyelesaikan isu ini, saya anggap saya gagal sebagai pemimpin. Saya, you pressure me, kata nak tengok tahun 2027. Saya pressure diri saya tiap-tiap hari. Banyak perkara, Syed. Jalan, hospital, miskin tegar, dari segi CIQ, dari segi kemudahan-kemudahan asas yang lain. Saya pressure bukan saja diri saya, tetapi barisan exco saya untuk menyelesaikan isu-isu ini pada kadar yang segera dan termampu mungkin. Jadi contohnya untuk CIQ, saya turun, bukan 2 hari, banyak post 70 hari. saya dapat lihat itu jelas. Dan saya turun pada ketika peak period. Walaupun memang awal pagi sebelum subuh pukul 5 pagi setiap hari itu saya turun, saya berfikiran bahawa kalau rakyat Johor, rakyat Malaysia boleh bangun pukul 3-4 pagi setiap hari, kenapa saya tak boleh? Kenapa saya tak boleh bangun pukul 4 pagi setiap hari untuk membantu mereka yang berada dalam kesusahan? Dan saya tak ada niat untuk menunding jari, untuk menyalahkan siapa-siapa. Wallahi tak ada. Niat saya setiap kali saya turun itu adalah untuk membantu menyelesaikan isu itu bersama. Kerana memang bukan salah siapa-siapa. Sebagai contoh, pegawai immigration yang bertanggungjawab membantu dari segi border crossing ini, tak cukup staf. Daripada 1,200 yang sepatutnya berfungsi, bekerja di situ, yang ada 700. Short 500. Pada masa sama, takkan saya nak tekan mereka. Jadi sudah semestinya saya memerlukan bantuan daripada Kementerian Dalam Negeri, daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk memastikan bahawa kita cukupkan staf di kedua-dua CIQ ini. Dan alhamdulillah, apabila kita merayu kepada pihak Kerajaan Persekutuan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau sebagai seorang pemimpin yang berjiwa rakyat meluluskannya. Dan pada masa sama, dari segi isu-isu teknikal yang perlu kita buat, dari segi nak upgrading the M-Bikes, kita nak pastikan sistem terbaru dilaksanakan di CIQ ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cukup prihatin. Bila saya turun contoh ke hospital-hospital, itu pun hampir setiap minggu saya turun melihat setiap daerah macam mana kita boleh bantu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini telah meluluskan peruntukan sebanyak 500 juta saya untuk HSA. Ini adalah satu perkembangan yang cukup baik. Pada masa sama, jalan-jalan seperti yang saya sebut pada awal bicara kita, baru-baru ini saya berjumpa dengan Menteri Jabatan Kerja Raya. Kita minta sebanyak 23 juta ringgit untuk menaik taraf dan membaiki jalan-jalan. Beliau tidak meluluskan 23 juta, Syed. Beliau meluluskan peruntukan sebanyak 60 juta. 3 kali ganda. 3 kali ganda, Syed. Jadi sebab itu saya ada keyakinan bahawa jika kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan berganding bahu, banyak perkara asas ini dapat kita selesaikan demi kebajikan rakyat. Sebab itu kestabilan penting. Sebab itu keselarian itu penting di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Datuk menyebutkan Datuk bangun pukul 4 pagi, ada rakyat yang kerana perlu menyeberang bangun pukul 3 pagi. 70 lawatan yang Datuk lakukan. Kerana banyak sangat laporan. Saya selalu tengok Datuk CIQ. Selepas 70 kali lawatan yang mengejut, yang tidak mengejut terjadual itu, apa, mungkin ramai tak tahu, apa improvement, penambahbaikan yang sudah pun
dirasakan? Alhamdulillah, saya tak kata perfect, tetapi perubahannya ketara. Kerana kalau dulu dengan 300,000 orang berulang-alik setiap hari, queue dia sebelum immigration punya pintu masuk dah mula beratur. Jadi sebelum nak clear pasport tu, dia kena queue dalam 300 meter minimum. Bayangkan. Tapi alhamdulillah, bila kita dah buat perubahan-perubahan, sekarang ni tak sampai 5 minit dia boleh clear dia punya pasport. Sebab ada penerasan yang baik. Saya tak cakap tiap hari, tapi ada hari-hari di mana bila ada weekend, cuti panjang dengan cuti sekolah, ini combo for disaster lah. So, tapi itu pun kita tangani dengan insya-Allah nak laksanakan pada bulan November ini. Kita akan buka lane-lane kontra untuk memastikan bahawa lanes yang tak diguna pakai semasa peak period itu dapat dibuka supaya lebih banyak lane dapat dibuka. Itu November? Itu November insyaAllah. That will tackle the weekend, long weekend, cuti sekolah punya issue. Tetapi on a daily basis sekarang, syukur alhamdulillah, waimah orang yang guna motosikal ke, mereka yang guna bas dan kereta, we are running at 100% efficiency insyaAllah, tetapi kita boleh tambah lagi insyaAllah. Datuk, kita melihat mungkin ceritanya CIQ, tetapi the bigger picture-nya adalah kerana kedudukan strategik Johor dan juga vicinity yang sangat hampir dengan Singapura itu. Jadi apa lagi elemen lain yang strategiknya dalam konteks itu? Soalan yang sangat baik saya menawar, because yes, memang the intention is always about the people first. Tetapi there is a gain here untuk dari segi ekonomi. Bila saya perasan, bila kita punya causeway dan juga second link semakin lancar, saya mendapat respon yang positif. Bukan saja daripada warga Johor, bukan saja daripada orang Malaysia, tetapi mereka yang datang daripada negara asing, Singapura, Europe dan sebagainya, banyak yang menyatakan bahawa mereka lebih tertarik untuk datang ke Johor sekarang. Sebab jam dah kurang. Dulu kalau on a normal day kena tunggu 3-4 jam baru nak clear, hari ini dalam masa setengah jam, 1 jam dah boleh selesai. Jadi ini ada limpahan ekonomi di sini. Bagi saya, seperti yang pernah saya sebut dalam sidang DUN, every minute spent on the causeway is a minute not spent on Johor's economy. Jadi sebab itu kita nak pastikan bahawa sambil kita nak menunggu RTS siap, RTS siap insya-Allah awal tahun 2027, akhir tahun 2026. Lama lagi Syed. Buat sementara ni apa yang saya boleh buat sebagai pemimpin utama negeri untuk memastikan bahawa kita dapat memudahkan lagi dan melancarkan lagi CIQ yang tersebut di dunia ini. Datuk, saya membayangkan penonton, mungkin soalan yang menyusul ini soalan yang kelihatannya seperti backtrack, berbalik kepada kos sara hidup tadi. Tetapi ada orang yang saya dengar bercakap tentang ini. Kalau ramai orang dari seberang datang, itulah yang akan memberikan tekanan kepada kenaikan harga barang di seberang sini, di Johor. Mungkin Datuk ada respon balas ke situ? Tak juga, because saya tengok bila kita lancarkan kehidupan rakyat Johor, rakyat Malaysia yang bekerja di sana, maka lebih ramai rakyat Johor, rakyat Malaysia yang duduk di Singapura akan balik ke Johor. Jadi bila kita keadaan itu berlaku, lebih ramai akan berbelanja di Johor. Bermaksud ekonomi Johor akan lebih rancak, bermaksud kita boleh tambah gaji ataupun pendapatan untuk kita di Johor ni insya-Allah. Ada positifnya. Positive impact. Kerana tadi saya kira Datuk juga menyebut bila laluan itu semakin lancar, ia bukan hanya soal orang Singapura, tapi warga negara lain juga daripada seberang merasakan kemudahan. Jadi bila orang lebih banyak datang ke Johor, dia bukan datang ke JB saja. Insya-Allah mereka akan Mersing untuk berbelanja. Mereka akan ke Muar untuk berbelanja, ke Keluang untuk berbelanja. Dari segi sektor pelancongan. Sebab Johor je we've got 6 national parks. So
ini satu khazanah yang sangat-sangat kita banggakan dan memang sepatutnya orang datang untuk melancong dan menziarah kawasan. 3 kali Datuk sebut Mersing tu, saya rasa kali terakhir saya pergi Mersing mungkin 12 tahun dulu Datuk. Saya kena pergi semula. Kena datang mungkin sebelum tahun 2027. Sebelum 2027. Oh, banyak pilihan masa saya. Kita berehat dulu dan kembali selepas ini kita melihat soal bakat-bakat muda, kerana itulah realiti harapan untuk membangunkan lagi negara dan juga Johor khususnya. Berjeda dulu. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara. Macam-macam skim yang ada, mesti faham mana di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kampung kita ni kotor lah tu. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Marilah sama-sama kita kan yang bijak berkesan literasi digital. Ya, saya bersama Datuk Menteri Besar. Sebelum kita berjeda tadi, Datuk, saya beri tekanan pada Datuk beri tekanan pada saya sebelum 2027 kena pergi Mersing sebab 12 tahun agaknya. Lebih kurang lah 12 tahun tak pergi Mersing. Datuk kata jalannya dah macam dah cantik dah. Oh, dah okey ya. Semakin cantik, semakin cantik. Okay. Not 100% yet, but at least 60 to 70%. Okey. Sebab saya terasa dalam Semenanjung ni saya terasa macam nak pergi Mersing tu sejauh lama rasa macam nak cross border. Tapi berbaloi. Sekarang daripada JB ke sana dalam sejam setengah boleh sampai, insyaAllah. Okay, boleh. Kita buat konvoi nanti, insyaAllah. Menarik. Datuk, saya bangkitkan juga persoalan selalu saja kerana ia juga trend politik. Kita nampak bila kita lihat saluran-saluran keputusan pilihan raya baru ini. Bahkan Johor juga akan berdepan dengan realiti politik itu. Sentimen anak muda, satunya sentimen politik mereka. Yang keduanya adalah soal bakat mereka. Kerana Johor akan semakin maju. Dan kemajuan itu pula acuannya adalah acuan yang apa saya nak sebut ya, sangat luas, fleksibel. Kita belum tentu ya dengan cabaran teknologi global, climate change. Jadi jangkaan masa depan tu masih lagi tidak jelas. Mereka perlukan satu certainty. Selalu saja mereka bertanya soal peluang pekerjaan. Tetapi there is no more jobs. Kalau kita betul-betul melihat World Economic Forum misalnya. Jadi apa wawasan Datuk untuk menenangkan generasi muda ni dalam realiti yang serba mencabar? Bagi saya sebagai pemimpin muda, sudah pastinya agenda itu sangat penting. Dan ia sangat penting sehingga kan saya ada satu teras khas untuk orang muda Johor. Ya, dari 6 itu. Ya, daripada 6 tu khas untuk orang muda Johor ada satu. Dan perkara ini bukan saja penting bagi saya sebagai pemimpin, sebagai Menteri Besar, tetapi di bawah naungan Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor sini. Dia adalah yang bertanggungjawab untuk melihat kepada anak-anak muda di Johor. Sebab itu kita telah mengadakan
dan berusaha untuk memastikan di setiap daerah di negeri Johor kita bangunkan TMIYC, Tengku Mahkota Ismail Youth Center. Di TMIYC ini kita nak libatkan belia-belia di seluruh negeri Johor untuk mereka sama-sama memahami agenda untuk membangunkan negeri Johor. Pada masa sama kita buat training, kita buat aktiviti riadah untuk memperkasakan golongan ini. Kerana di Johor daripada 4 juta bangsa Johor, 2 juta belia. Punya ramai. Jadi sudah semestinya mereka ini perlu tempat untuk mereka beriadah, untuk mereka bersama-sama memahami apa agenda negeri Johor. Pada masa sama dari segi training, kita sekali lagi bekerjasama dengan pihak Kementerian Pelajaran, kita bekerjasama dengan dengan Kementerian Pendidikan, dengan TVET dan sebagainya, supaya mereka ini dilatih. Kita tak nak anak-anak kita ni ketinggalan, Syed. Sebab itu ilmu pengetahuan yang mencukupi perlu diterapkan dan diberikan kepada anak-anak muda di negeri Johor khususnya. It is very important. Education, Syed. Saya rasa tak kira lah setinggi mana pun ataupun segah mana education mereka, yang penting jalur yang mereka masuk itu perlu mereka buat sehabis baik dalam kategori tersebut. Datuk, selalu saja pendidikan pendedahan ini institusinya federal, persekutuan. Selain daripada pusat di bawah naungan Tengku Ismail itu, ada agenda program yang boleh melibatkan anak tempatan untuk tujuan melonjakkan kehadiran mereka di pentas dunia misalnya. Selain daripada bola sepak, saya tengok bola sepak ni patut pemersatu yang luar biasa. Saya boleh kongsikan dua perkara. Pertama, kita pun ada Southern Volunteers. Now, Southern Volunteers ni adalah satu gerakan anak-anak muda secara besar-besaran di negeri Johor, di mana kita nak dia menyumbang kembali kepada Johor. So, masa saya exco belia dulu, saya masih ingat lagi kita bantu mereka di vaccination center. Anak-anak muda yang di bawah Southern Volunteers ni pergi rumah ke rumah, cari orang untuk menggalakkan mereka pergi untuk vaksin. Bukan saja untuk menggalakkan, malah mereka menjadi volunteers di pusat-pusat vaksin. Dioranglah yang tolak kursi roda, mereka lah yang usher dan sebagainya. Dan masa banjir pun, saya mendengar, Southern Volunteers adalah golongan sukarelawan yang pertama yang akan turun padang untuk membantu mereka di PPS. Selain itu, kita juga menekankan dari segi agenda pendidikan. Kita ada Yayasan Pelajaran Johor. Dan setiap anak Johor yang susah, yang tidak berkemampuan, akan dibantu dengan bantuan kewangan untuk mereka memasuki universiti. Dan kita baru saja lancarkan program tahun ini, beasiswa orang muda Johor, khas untuk pelajar-pelajar terbaik Johor, untuk mereka melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti terkemuka dunia. We are sending them to the top 20 universities in the world, dengan harapan bahawa dalam masa 4-5 tahun lagi, bila mereka kembali ke Johor, mereka akan berkhidmat dan menyumbang di sektor kerajaan maupun GLC. Kerana saya percaya bahawa golongan ini akan ada multiplier effect. So daripada hanya 2-3 orang yang kita start tahun ini, mungkin ada yang akan pergi ke Oxford, yang ke Cambridge, ke Harvard dan sebagainya. Dan kita punya doa dan harapan bila mereka kembali nanti, mereka dapat menyumbang kepada Johor dalam erti kata yang besar. Saya tertarik tadi bila bercerita tentang Southern Volunteers, itu beroperasi sebagai sebuah NGO? Ya, ia sebagai NGO tetapi guided by Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor sini. So ia ada banyak traction dan mendapat sambutan yang cukup baik. Datuk, saya kira ini
sesi pertama kali saya dengan Datuk selama 1 jam penuh ini, saya selalu saja tanya kepada pemimpin, khususnya yang berada di puncak negeri. Kemudian saya sebutkan, kita sebut beberapa kali Datuk mewakili citra muda, relatif pemimpin Menteri Besar antara yang termuda di Malaysia. Dalam pengalaman pentadbiran yang kata belum move on daripada awal tadi tu, kejutan tu masih dirasakan. Apa learning curve terbesar yang boleh dikongsikan kepada khalayak penonton kita apabila menggalas tanggungjawab ini, antara yang digambarkan dengan realiti yang Datuk kena bangun pukul 4 pagi setiap hari, turun melihat dan merasa dekat dengan rakyat ni? Apakah thesis statementnya, benda paling besar dalam pengalaman menjadi Menteri Besar Johor? Saya berpandangan bahawa untuk kita mencapai sesuatu yang besar yang boleh kita semua banggakan sebagai bangsa Johor, kita semua kena berganding bahu, bersatu padu, bergerak sebagai satu pasukan untuk mencapai apa yang kita hasratkan. Di negeri Johor, seperti saya katakan, agenda kita ialah untuk menjadikan Johor sebuah negeri yang maju menjelang tahun 2030. Dan ini bukan tanggungjawab saya semata-mata. Saya cakap tadi ada 6 teras. Kalau semuanya saya buat seorang, tak mungkin kita boleh laksanakan, Syed. So semestinya pegawai-pegawai kerajaan, GLC perlu bersama. Tetapi lebih penting ialah ia juga mendapat sambutan daripada rakyat di bawah sana. Tak guna saya cakap retorik ataupun bercakap berdegar-degar, tetapi akhirnya rakyat tak menyambutnya. Kita cakap pasal Johor bersih. Saya buat kempen gotong royong bersihkan sungai-sungai. Akhirnya yang buang sampah rakyat kita sini. Di mana kesedaran sivik kita? Jadi sebab itu saya kata, kalau kita nak buat ini, saya yakin dalam hati saya bahawa ia perlu bantuan dan sokongan semua pihak. Dan saya yakin ia boleh dibuat. Saya yakin bahawa bangsa Johor ni, buat pengetahuan Syed, dia bukan mereka yang hanya lahir di Johor. Kita di Johor, kita anggap bahawa semua yang berkhidmat, semua yang bermaustatin di negeri Johor ini, kita anggap sebagai bangsa Johor, tidak kira agama maupun bangsa. We want everyone to come on board. Ada peluang saya jadi bangsa Johor juga. Tapi kena saya kena buka pejabat di sini. Kena kerja kat sini. Ataupun cari orang Johor. Oh, Datuk menyatakan ini di TV ni, saya akan berhadapan dengan masalah nanti balik Kuala Lumpur. Datuk, 26 tahun saya mengendalikan Bual Bicara ini. Ini episod satu-satunya yang mana saya akan pulang ke Lembah Kelang dengan 2 pakatan, iaitu 2027, Datuk, Miskin Sifa di Basmi di Johor, dan juga saya kena lawat Mersing sebelum 27. We will follow up. We'll be more than happy to be your host. Terima kasih banyak, Datuk. Mungkin ini kesempatan yang menarik dalam pesan Datuk kepada penonton kita dalam 1 minit yang berbaki ini, Datuk. Ya, kepada rakyat Johor yang saya sayangi sekalian, sama-samalah kita bangunkan negeri Johor yang kita semua cintai ini. Kita semua mempunyai tanggungjawab, dan sebagai pemimpin muda, saya akan terus berusaha untuk memastikan bahawa Johor diletakkan ke tahap yang sepatutnya. Seperti yang saya sebut tadi, Johor mempunyai potensi yang cukup besar. Dan insya-Allah kita akan capainya bersama. InsyaAllah. Datuk, terima kasih kerana menerima kehadiran kami di Saujana, kediaman rasmi Menteri Besar. Kita maktubkan 2027 janji kita, Datuk. Disaksikan oleh rakyat Malaysia. Terima kasih, Datuk, bersama kami, dan terima kasih saya kepada semua penonton yang menemani kami dari awal hingga kini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.